كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم إذا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور فترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يجدع ولا في جبل يبلع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Untuk seluruh yang berfungsi di masjid, masjid Perdana yang dihormati Tuan Timbalan Pengurusi Masjid yang dihormati para sahih masjid, Tuan Kisihi, Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, Muslimin semua yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Minta maaf minggu lepas ada urusan sekolah sini. Bapak hadir. Kita sambung pembacaan kitab Aqidatul Najid fi Ilmi Usuluddin bagi Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fatani. Tulisan Rumi itu surat 41. Dan barang yang menyebut akan dia oleh musannif. Musannif itu pengarang kitab apa? Kitab Ummul Barahin oleh Imam Sanusi. Disyarahkan ya. Daripada bahawa yang wajib tafsir itu 20 sifat dan yang mustahil tafsiri pun seperti demikian itu juga. Yang wajib kita pelajari secara terperinci sifat Allah yang wajib 20, yang mustahil 20. Iaitu dibinakan atas kaul pendapat yang berkata dengan subut ahwal, adanya keadaan, yang diperbuat atas tariqah jalan, yang berkata dengan bahawa segala perkara itu 4 bahagi. Semua perkara ini dibagikan ber-4. Pertama, maujudat, iaitu barang yang sah dilihat akan dia. Perkara, barang itu maknanya perkara lah, kita boleh nampak. Dan kedua, ma'lumat, dan iaitu barang yang tiada subut baginya, yang tak wujud. Dan ketiga, ahwal, dan iaitu wasitah, pertengahan antara maujudat ada dan ma'lumat tak ada. Dan keempat, umur iktibariyah, iaitu barang yang baginya subut ada tetapinya tiada naik ia kepada darjat ahwal, keadaan, dan tiada turun ia kepada ma'lumat, iaitu tiada atas kaul yang menafikan dia. Itulah 4 perkara. Tak faham Ustaz? Tak apalah. Ini pembahagian para ulama dari segi tauhid, kita dengar jelah. Ulama tauhid, ulama-ulama ni pemikiran dia bersih, banyak hafal Quran, banyak hafal hadis. Macam kita ni banyak hafal lagu.
Bukan kita Ustaz, saya minta maaf. Ustaz yang bedal kita semua. Saya banyak hafal lagu. Banding lagu dengan surah berapa banyak, berapa surah kita hafal, berapa lagu kita hafal. Ya tak? Sampai saya pun nak tulis juga. Nak tengok perbandingan kan. Surah apa? Qul huwallah. Kadang nama surah pun tak tahu. Qul huwallah tu permulaan ayat dia. Nama surahnya apa? Suratul Ikhlas. Suratul Ikhlas. Tak ada kata ikhlas pun dalam surah Ustaz. Memang tak ada. Surah Ikhlas. Lagi Suratul Falaq. Lagi Suratul Nas. Sudah banyak surah yang kita hafal kan. Lepas tu sebelah tulis nombor 1, 2, 3 berapa banyak. Sebelah tulis lagu yang dihafal. Lagu Melayu ke Inggeris tak kira lah yang lagu tulis. Lagu yang pertama Suci Dalam Debu. Lagi yang kedua itu 4 lagu lama baru Ustaz, betul semua sekali. Berbanding tengok mana lagi banyak surah ke lagu. Nanti saya nak buat juga lah ini saya kan. Orang ni kan sendiri pun buat juga lah. Jadi ulama banyak hafal Quran, hadis, bersih fikirannya. Jadi pembahagian yang rumit-rumit tu mereka faham. Kita kalau tak faham tak apa, baru kali pertama dengar mungkin ataupun dah 2-3 kali, tapi dulu masa seragama semuda 20 tahun 30 tahun lepas ini ulang kaji balik. Baik, yang ini diterangkan lagi. Musannif pengarang kitab ni tadi Imam Sanusi kata membilang 20 sifat itu tiada menjalani ia atas kaul yang menafikan ahwal yang diperbuat atas thariqah yang berkata dengan bahawa segala perkara itu 3 bahagi juga, maka hanyalah habislah dekat situ. Nak terangkan macam ni, kenapa kita belajar 20 sifat? Ada ulama kata 13 sifat sahaja, tapi kita belajar 20. Kenapa? Nak meraihkan ulama yang mengatakan sifat wajib kita belajar, sifat wajib bagi Allah yang wajib kita pelajari 20. Nak meraihkan. Jadi bila belajar 20 secara tak langsung kita meraihkan juga yang belajar 13 sifat tu. Kalau kita belajar 13 sahaja, yang baki 7 lagi tu kita tak belajar lah, rugilah. Baik. Yang mengatakan sifat yang wajib bagi Allah yang wajib kita pelajari ada 13. Siapa? Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Yang mengatakan sifat wajib bagi Allah yang wajib kita pelajari ada 20. Apa? Dia siapa? Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Itu yang disebut selalu oleh imam pada doa sembahyang Jumaat. Ya Allah, beliau adalah akidah kami yang berlandaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah, aliran Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Al-Asy'ariyah itu apa? Yaitu pengikut-pengikut Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Maturidiyah itu apa? Pengikut-pengikut fahaman Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kenapa tak ikut Rasulullah Ustaz? 2 orang imam ni pun ikut Rasulullah. Cuma 2 orang imam ini dia menyusun dalil-dalil Quran dan hadis dan dalil akal untuk memudahkan, untuk menguatkan hujah pelajaran sifat 13 atau sifat 20. Bukan buat fahaman baharu, tidak. Baik. Sambung ya. Dan bermula thariqah jalan ini ialah yang rajih, yang terang atau yang kuat, tetapi telah berkata oleh setengah ulama yang muhaqqiqin, yang benar, bermula yang sebenarnya bahawa tiada hal, kerana bahawa hal itu mustahil. Tetapi berkata oleh musannif dalam kitab, di dalam setengah kitabnya dan dengan jumlahnya, maka masalah ini masyhur khilafnya, berbeza pendapat tentang 13 sifat dengan 20 sifat itu masyhur, terkenal di kalangan ulama. Dan bagi tiap-tiap daripada 2 kaul itu, 2 pendapat itu, ada beberapa dalil yang diketahui akan dia daripada tempatnya. Walaupun berbeza pendapat, tapi masing-masing ada dalil. Bukan berbeza pendapat, tapi lawan
dengan ahli wasiat je tidak, ada dalilnya. Bukan menegakkan benang yang basah, bukan. Dia menegakkan benang yang kering, tak basah. Ada dalil. Dan lagi kata musannif, pengarang kitab kata pada syarah Wusta, kitab yang lain, jahil dengan itu hal tiada memberi mudarat pada aqaid. Kalau tak tahu pembahagian 13-20 pun tak apa, tak masalah, tidak mengganggu akidah. Kerana bahawasanya bukan tak tahu bilang, bukan tak tahu 13 sifat, tak belajar sifat 20, sifat 13, bukan tak belajar. Tak tahu ada perbezaan pendapat. Ada ulama kata 13 sifat, ada ulama kata 20 sifat. Tak tahu perbezaan pendapat yang tu. Belajarlah. Tak belajar dosa. Yang tak mengapa tu dari segi hal ataupun dari segi perbezaan 13 dengan 20 tu, Kenapa? Kerana bahawasanya tiada sabit baginya pada dirinya dan tiada dengan iktibar bagi yang lainnya. Yang ini yang lain daripada dirinya. Kerana bahawasanya ibarah itu keterangan daripada berdiri sifat ma'ani itu dengan zat, dan tiada dia pekerjaan yang lebih atas yang demikian itu. Maka adalah pada kaul ini, pendapat ini dikatakan keadaan Allah Ta'ala qadiran itu ibarah atau keterangan daripada yang ini tentang berdiri kudrat dengan zat Allah Ta'ala, dan tiada ada sifat yang lain lagi. Jadi dibuat contoh, Allah Ta'ala bersifat kudrat, itu sifat ma'ani. Baik, kemudian bila disebut Allah Ta'ala bersifat kudrat, tak perlu lagi kita pelajari keadaan Allah berkuasa. Sebab Allah Ta'ala bersifat kudrat itu dah menunjukkan keadaan Allah berkuasa. Itu kata Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Tapi bagi Imam Abu Mansur Al-Maturidi kata, perlu dipelajari juga keadaan Allah itu berkuasa. Allah bersifat kudrat satu perkara yang lain, kemudian keadaan Allah berkuasa itu satu perkara lain yang boleh dipecahkan. Kurang macam itulah perbezaannya. Tak besar perbezaannya. Dua-dua yakin Allah Ta'ala itu berkuasa dan keadaannya berkuasa. Cuma yang pertama dipecahkan, tak dipecahkan. Yang kedua dipecahkan. Itu sahaja. Ketahui olehmu bahawa kaul ini, pendapat ini bukan ia menafikan sifat ma'nawiyah itu semata-mata. Yang kata Imam Abul Hasan Al-Ash'ari itu bahawasanya tak perlu dipelajari sifat kaunuhu qadiran, bukanlah dia menafikan kaunuhu qadiran, keadaan Allah Ta'ala berkuasa, tidak. Maksudnya tak perlu pelajari lagi. Bila dah kata Allah Ta'ala bersifat kudrat, dengan sendirinya, secara automatiknya, maknanya kita dah percaya bahawasanya keadaan Allah itu berkuasa. Tak perlu dipecahkan lagi, tak perlu dipelajari lagi. Bukan dia menafikan sifat ma'nawiyah itu, tidak. Hanya ia menafikan sifat yang asing daripada sifat ma'ani itu juga dia tak pecahkan. Kerana orang yang menafikan sifat ma'nawiyah itu kufur. Siapa yang menafikan keadaan Allah itu berkuasa, taklah, kufur, jatuh kufur. Seperti yang lagi akan datang sebutnya, tak boleh. Dan atas kaul yang mensabitkan, menetapkan hal, iaitu kaul mu'tamad, pendapat yang kuat, berkata ia kaunuhu qadiran, itu bukan ibarah daripada, bukan keterangan tentang berdiri kudrat dengan zat. Dan sungguhnya ia sifat yang lain daripada kudrat, yang sabit pada zihin, iaitu fikiran. Tiada mawjud ia pada kharij, dan tiada ma'lum pada zihin, yang lebih dia daripada berdiri kudrat, iaitu yang lain daripada berdiri kudrat dengan zat. Jadi Imam Abu Mansur Al-Maturidi kata kaunuhu qadiran itu satu sifat yang lain, tak sama dengan sifat kudrat. Dipisahkan, itu sebab dipisahkan. Dan kudrat dan kaunuhu qadiran itu, atas kaul ini, pendapat ini, dua sifat antara keduanya berlazim-laziman.
Walaupun dua sifat yang berbeza, yang berlainan, tapi dia saling melengkapi, berlazim-laziman, mesti ada. Maka kaunuhu qadiran itu melazimkan kudrat yang berdiri ia pada zat, maka tak kala berdiri kudrat itu melazimkan kaunuhu qadiran. Bila kita belajar sifat kudrat, maknanya Allah Ta'ala keadaannya berkuasa. Bila kita belajar keadaan Allah Ta'ala itu berkuasa, menunjukkan Allah Ta'ala itu ada sifat kudrat. Kan hampir sama kan? Itu berlazim-laziman. Maka barang siapa menafikan sifat ma'nawiyah itu atau nafi sesuatu sifat daripadanya, dari kafir dengan ijma'. Dengan ijma' ni maknanya dengan kesepakatan ulama. Kenapa? Kerana adalah ia sabit tetap bagi Allah Ta'ala dengan ittifaq ahli sunnah dan mu'tazilah. Ahlu sunnah, ulama ahlu sunnah kata Allah Ta'ala wajib bersifat dengan sifat ma'nawiyah yang kaunuhu kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan dan seterusnya. Mu'tazilah yang sesat tu pun percaya sifat ma'nawiyah. Jadi siapa yang tak percaya sifat ma'nawiyah ni, keadaan Allah berkuasa, keadaan Allah berkehendak dan seterusnya, lebih teruk dari Mu'tazilah. Bersalahan yang ini tak sama orang yang tiada mengetahui ia akan ma'nawiyah, tiada kufur seperti yang telah lalu sebutnya. Dia tak tahu ni sebab ma'nawiyah ke? Tak tahu, tak kufur lah. Cuma tak ada ilmu lah. Kalau banding orang yang tahu dengan yang tak tahu, jauh bezanya darjatnya orang berilmu dengan tak berilmu. Dan demikian lagi barang siapa menafikan sifat ma'ani daripada asalnya. Sifat ma'ani apa? Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Yang ini daripada lazimnya seperti berkata ya Allah Ta'ala itu tiada qadiran umpamanya dengan zatnya, dan tiada dengan sifat kudrat yang diri dengan dia, jadi kafir juga. Jadi jangan dinafikan. Bersalahan yang ini tak sama orang yang tiada menafikan dengan asalnya seperti Mu'tazilah yang berkata ia tiada bagi Allah itu sifat ma'ani, dan sesungguhnya ia qadir dengan zatnya dan alim dengan zatnya. Demikianlah hingga akhirnya, tiada kufur. Mu'tazilah dia tak cakap Allah Ta'ala ada sifat kudrat, Allah Ta'ala ada sifat alim, ilmu, tak. Dia kata Allah qadir dengan zatnya, Allah berkuasa dengan zatnya, Allah tahu dengan zatnya. Tak kufur, tak jatuh kafir, tetapi iktikad itu fasik, berdosa dan bid'ah juga, tak pernah dipegang oleh Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Walaupun dia tak kafir, tapi akidah itu bid'ah. Jadi jangan kita ikutlah. Dan hasilnya bahawasanya terbahagi sifat itu atas 4 bahagi. Pertama sifat nafsiyah, tentang diri Allah, dan kedua sifat salbiyah, sifat-sifat yang menolak, kidam baqa mukhalafatul hawadith yang binafsihi wahdaniyah, sifat-sifat yang menolak sifat mustahil. Dan ketiga sifat ma'nawiyah, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. 7. Dan keempat sifat ma'ani, qudrat, iradat, ilmun, hayyan, sama, basar, kalam. Maka barang siapa yang tadi sifat nafsiyah wujudnya tinggal. Maka barang siapa menafikan sesuatu sifat daripada 3 bahagi yang pertama itu, atau dikatanya baharu, ada permulaan, atau syak ia pada baharunya, ragu-ragu, 50-50, atau kodimnya, atau terhenti, seperti bahawa tiada menghukumkan ia dengan bahawa kodim atau baharu, nescaya dia kafir ia. Kalau dia kata tak tahulah sifat-sifat Allah ni baharu tu memang sejak tiada mula ada, pun tak tahulah, pun tak boleh. Kerana bahawasanya lazim, jadi mesti daripada nafi suatu daripadanya kepada Allah Ta'ala jadi kekurangan. Jadi kita wajib percaya sifat-sifat Allah Ta'ala ini bukan baharu, ini qadim, tiada permulaan. Bila Allah Ta'ala bersifat dengan sifat-sifat 20 ni,
sejak tiada mula, sejak makhluk belum ada. Dan wajib juga kita percaya Allah Ta'ala itu bukan 20 sahaja sifatnya, tetapi segala sifat kesempurnaan. Jangan kita tersalah pula belajar sifat 20, sifat 20. Kita pun percaya Allah Ta'ala ada 20 saja sifat. Salah. Allah Ta'ala ada banyak sifat, iaitu segala sifat kesempurnaan. Sifat mustahil Allah pun begitu. Jangan kita ingat sifat mustahil Allah ni ada 20 saja. Tidak. Ada banyak, iaitu segala sifat kekurangan. Baik. Dan barang siapa menafikan bahagi yang keempat, sifat ma'ani, iaitu sifat ma'ani seperti kaum Mu'attilah. Mu'attilah tiada kufur ia kerana bahawasanya tiada lazim. Tiada kufur ia kerana bahawasanya tiada lazim dan nafinya itu kekurangan yang berdiri dengan zatnya. Maka bahawasanya berkata ia qadir dengan tiada kudrat dan murid, ia ini berkehendak dengan tiada iradat. Demikianlah hingga akhirnya atas i'tiqad mereka itu. Tapi bid'ah lah. Bid'ah. Baik, itu pembahagian saja tuan-tuan. Termasuk bab yang kedua, sifat 20 yang wajib atas Allah Ta'ala dan huraiannya. Wujud dan keterangannya, sifat wujud. Dan kata musannif, kata pengarang kitab Ummul Barahin, iaitu Imam Sanusi, wahiyal wujudu, artinya yang 20 itu pertamanya wujud. Jadi yang menyusun satu wujud, dua kidam, tiga baqa', 4 mukhalafatuhu lil hawadith, 5 qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah yang ke-6, qudrat 7 dan seterusnya sampai 20. Itu Imam Sanusi, Imam Sanusi. Kalau Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, mereka ini menyusun dalil Quran, hadis dan dalil akal untuk 20 sifat tersebut. Baik, wujud tu artinya apa? Artinya ada zatnya, ada zat Allah Ta'ala, dengan makna bahawa wujudnya itu bagi zatnya tiada kerana illah. Illah tu apa? Sebab. Wujudnya Allah Ta'ala tak ada sebab. Artinya bahawa yang lainnya itu tiada memberi bekas pada mengadakan Allah Ta'ala. Tak ada sebab tu maksudnya bukan Allah Ta'ala itu bukan ada yang menjadikan dia. Tiada yang menjadikan dia lah. Ayat yang paling mudah, wujudnya Allah Ta'ala itu bukan dijadikan oleh yang lain. Habis dijadikan oleh siapa? Tidak dijadikan oleh yang lain. Jangan ditanya lagi siapa yang jadikan. Tidak dijadikan. Tak boleh brain lah Ustaz. Tak boleh brain. Jangan di-brainkan. Tak boleh brain, tak boleh dipikir. Memang tak disuruh fikir, disuruh percaya. Untuk perbandingan, macam kita manusia, wujudnya kita ada permulaan. Bila permulaan kita? Yang mudahnya bila kita lahir lah. Asal wujud kita tu masa dalam perut tu dah ada dah, kan? Tapi susah nak tentukan tarikh. Lahir tu nampak, itu ada permulaan. Ada yang menjadikan, yang menjadikan kita Allah Ta'ala ke ibu bapa kita Ustaz? Boleh juga jadi persoalan, kan? Tak? Ini kalau tak silap saya soalan darjah 1 surah agama dulu. Soalan-soalan ni sama taraf lah, tak adalah periksa tujuh tanya macam tu, kan? Tapi maknanya peringkat-peringkat darjah 1 surga mulia. Siapa yang jadikan kita? Ibu bapa kita atau Allah Ta'ala? Kalau kita nak jawab Allah Ta'ala yang jadikan, tapi ibu bapa kita ni tak ada peranan lah. Kalau kita cakap ibu bapa kita lah jadikan kita, tapi Allah Ta'ala tu Allah Ta'ala Tuhan. Macam mana nak jawab? Macam mana nak jawab? Ini bukan soalan kebat Ustaz. Ini bukan kebat ni. Ini soalan hukum ni. Kebat apa? Kemahiran berfikir aras tinggi. Darjah 1 ni soalan aras tinggi tu, kan? Jawapannya sebenarnya kalau kita dah belajar mudah. Jawapan Ahlus Sunnah wal Jamaah lah.
Kalau bukan ahli sunnah jamaah, tak tahulah apa jawapannya. Lainlah jawapannya kan. Secara zahir pandangan mata kasar, seolah-olah ibu bapa kita yang jadikan kita menjadi sebab kelahiran kita tu. Tapi pada hakikat kejadian sebenar, Allah lah yang jadikan kita. Itu je jawapannya. Zahir dan hakikat. Zahir pandangan mata kasar, dan hakikat tauhid kejadian sebenar. Itu dua perkara tu, zahir dan hakikat tu. Dua poin ni kalau kita tak belajar atau tak faham, bercelaru jadinya. Nanti kita baca Al-Quran, ada ketika kita baca ayat Allah Ta'ala yang mematikan kamu. Nanti kita baca lagi ayat Quran, kita baca ada ayat malaikat maut yang mematikan kamu. Ni mana satu yang matikan kita ni? Malaikat maut ke Allah Ta'ala? Ustaz tanyalah malaikat. Jumpa pun tidak. Tanya macam mana kan? Tunjuk muka malaikat, panjat pula. Kaget. Muncul ngomong kaget. Yang sakit jantung kaget habis. Baik, jawapannya bukan tanya malaikat, tanya kitab. Tanya ulama-ulama kitab-kitab mereka ni. Jadi jawapannya apa? Jawapannya pada zahir, pandangan mata kasar, seolah-olah malaikat yang cabut nyawa kita. Tapi hakikat sebenar, kejadian yang sebenar, Allah lah yang mencabut nyawa kita. Allah Ta'ala lah yang gerakkan malaikat maut. Kalau malaikat maut tak ada pun, Allah Ta'ala boleh matikan kita. Baik. Jawapannya itu sahaja, mudah. Tetapi kalau kita tak lalu ataupun tak pelajari atau tak ulang kaji, habis nanti. Boleh jadi bercelaru kepala kita kan. Baik. Itu sebab Al-Quran banyak kali juga saya pesankan, bukan saya, ulama pesan kan. Nak memahami Al-Quran wajib rujuk kitab tafsir. Wajib rujuk kitab tafsir. Ulama-ulama tafsir itu dah banyak mengarang kitab tafsir. Kita baca kitab mereka. Bahasa Arab Ustaz tak pandai, beli yang terjemahan, banyak dah jual. Banyak dah jual yang terjemahan. Tapi bezalah kalau harga kitab asal Arab tu 100-200, kalau terjemahan dia 10 kali ganda, 5 kali ganda kan. Ingat senang nak terjemahkan kitab tafsir lah. Baik. Hadis, nak memahami hadis wajib rujuk syarah kitab hadis ataupun kitab syarah hadis. Ada yang Melayu, ada yang Arab. Yang Arab kalau nak belajar tak pandai bahasa Arab, belilah terjemahan kitab syarah hadis. Sebab banyak ayat Quran macam tadi, ada ayat zahir dan ada ayat hakikat. Hadis pun ada. Dekat Masjid Nurul Hidayah saya pernah bacakan kitab syarah hadis Bahrul Mazi. Ada 22 juzuk. Pengarang Qamus Al-Marbawi, Muhammad Idris Al-Marbawi, orang Merbau, Perak. Dia mengarang kitab syarah hadis Tirmizi. Ada satu hadis Rasulullah pernah kencing berdiri sekali seumur hidup. Kalau kita tak belajar kitab syarah hadis, kita baca hadis Rasulullah kencing berdiri sekali seumur hidup. Itu pun ini sunnah ni. Jadi sunnah kena amalkan tak? Dia asal sunnah aja dikira wajib. Ini kena kuat ni. Tadi mulai hari ni kita kencing diri. Dah tandas duduk tu pecahkan aja, tandas cangkuk tu pecah aja. Pakai yang apa ni? Perempuan diri tu sekali. Mana pula? Ni Rasulullah buat ni sunnah. Nanti dulu baca syarah hadisnya dulu. Dalam kitab Bahrul Mazi diterangkan Rasulullah kencing berdiri sekali seumur hidup. Sekali.
Rasulullah buat begitu wajib bagi diri Rasulullah. Kenapa? Sebab supaya tak dihukumkan kencing berdiri itu haram. Sebab Rasulullah buat sekali sahaja semua itu. Maknanya hukumnya jadi makruh kalau kita buat kencing berdiri. Dan ada ulama kata harus. Kalau orang berpenyakit kan, dia tak boleh kencing duduk, tak boleh kencing campur. Kencing diri boleh sihat contoh kan. Jadi hadis wajib kita rujuk syarah hadis kan? Baik, sambung. Dan bukan murad, bukan yang dikendaki bahawa zat itu memberi bekas ia pada mengadakan dirinya. Bukanlah pula wujud yang Allah Ta'ala tu dia jadikan diri sendiri pun bukan. Allah kan berkuasa, Allah jadikanlah diri sendiri. Tak boleh. Bukan tak boleh tu sebab Allah Ta'ala tak berkuasa. Itu kira lemah. Macam mana pula dijadikan diri sendiri? Tak boleh. Tak diterima akal. Dan tak ada keterangan Quran hadis itu. Dari segi akal pun tak logik. Kerana tiada berkata akan dia oleh orang yang berakal. Yang cakap macam tu yang tak berakal. Dan hanya senya mendahulu ia akan wujud atas yang lainnya. Kerana bahawasanya ia seperti asal bagi barang yang lainnya. Kerana tiada sah dihukumkan dengan kidam dan barang yang kemudian daripadanya, melainkan kemudian daripada thubut wujud. Salah satu nama Allah Ta'ala Al-Awwal. Allah Ta'ala yang awal. Jadi yang awal kat situ bukanlah Allah Ta'ala ni yang pertama sekali dijadikan. Tidak, yang pertama sekali wujud. Tapi wujudnya tiada permulaan. Dan bersalahan ulama pada wujud itu. Berbeza pendapat ulama tentang wujudnya Allah Ta'ala itu. Apa perbezaannya? Maka kata kain ialah ain mawjud, benda yang mawjud. Dan kaul ini, pendapat ini bagi Abil Hasan Al-Ash'ari, pendapat yang lemah. Dan kata kain ini ialah yang lain daripada ain mawjud, bukan benda yang mawjud. Dan kaul ini bagi Imam Al-Razi. Dan atas kaul ini ta'rif yang masyhur, dan iaitu bahawasanya hal yang wajib bagi zat selama ada zat itu, hal keadaannya demikian hal itu tiada dikeranakan dengan sesuatu kerana. Dia beza dari segi ain mawjud dengan bukan ain mawjud. Ain tu benda, benda mawjud, wujud, benda yang wujud. Beza kat situ. Dan keluar dengan kata tiada dikeranakan dengan sesuatu kerana, itu sifat maknawiyah, seperti kaunuhu qadiran. Wujud Allah Ta'ala tidak dikeranakan dengan sesuatu kerana. Berbeza dengan sifat maknawiyah. Contoh kaunuhu qadiran, maka bahawasanya diillatkan, dikeranakan dia dengan sesuatu illat, sesuatu kerana atau sebab. Dan iaitu kudrat yang berdiri dengan zat. Kenapa Allah Ta'ala ada sifat kaunuhu qadiran? Sebab Allah Ta'ala ada sifat kudrat. Dia ada sebab kan? Sebab musabab. Dan seperti kaunuhu muridan, maka bahawasanya diillahkan, dikeranakan dia dengan suatu illah, suatu kerana atau sebab. Dan iaitu iradat yang berdiri dengan zat. Dan seperti demikian itulah hingga akhir maknawiyah. Dan seterusnya lah sifat-sifat maknawiyah yang lain. Itu bezalah sifat wujud dengan sifat maknawiyah. Dan makna keadaannya diillatkan, dikeranakan dengan suatu illat itu, suatu kerana itu, bahawasanya melazimkan bagi suatu yang lain daripada zat. Maka diketahui daripada demikian itu bahawa hal itu dua bahagi. Salah satu daripada keduanya tiada diillahkan dengan sesuatu illah, tidak dikeranakan dengan sesuatu kerana, atau tidak disebabkan dengan sesuatu sebab. Dan yang keduanya diillahkan dengan sesuatu illah, dikeranakan dengan sesuatu kerana, atau disebabkan dengan sesuatu sebab. Dua bahagi. Dan dibilang wujud itu sifat, dan dibilang wujud itu sifat atas kaul yang pertama, pendapat yang pertama, iaitu kaul Abil Hasan Al-Ash'ari, Imam Abil Hasan Al-Ash'ari. Tiada zahir, kerana bahawa sifat itu tak dapat tiada bahawa ada yang lain daripada ain zat. Baik.
Jadi ringkas cerita, simpulannya sifat wujud Allah Ta'ala, wujudnya Allah Ta'ala itu tidak dikeranakan dengan sesuatu kerana. Maknanya Allah tidak dijadikan oleh yang lain, dan tidak juga dia jadikan diri sendiri. Allah Ta'ala itu ada sejak jada mula dan tidak dijadikan. Itu saja yang wajib kita percaya. Jangan difikir, tak disuruh fikir. Kalau fikir bahaya, sebab tak mampu akal kita. Cukuplah kadang tuan-tuan. Mudah-mudahan apa yang kita baca bersama menjadi manfaat bagi saya dan tuan-tuan, kita amalkan dan sampai-sampai insya-Allah. Qul qawli hadza